Rasanya kita teruskan majlis ini bagi memenuhi program yang telah diisi. Untuk makluman para penonton, program yang kita anjurkan ini adalah dijalankan tanpa penonton di dalam dewan ini. Penonton boleh mengikuti program ini secara langsung di Facebook Universiti Malaysia Kelantan Rasmi, juga dikongsi di Facebook Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan Jahik, Facebook Bahagian Undang-Undang Keluarga Jahik dan Facebook Pusat Islam Universiti Malaysia Kelantan. Majlis diteruskan dengan slot yang ketiga, iaitu pembentangan kertas kerja yang bertajuk Isu Kahwin Muda, Persediaan Mental dan Fizikal, yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Puan Khairiah Muhammad, mantan Senator Negeri Kelantan dan kini merupakan Ketua Penolong Pengarah Perundangan 2 Bahagian Koordinasi dan Projek Khas di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Oleh itu, majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan Khairiah Muhammad untuk menyampaikan pembentangan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis. Terima kasih kepada urusia penganjur program ni, pihak Jahik dan juga pihak UMK. Dan juga terima kasih kepada semua peserta-peserta program yang mengikuti konvensyen Keluarga Sakinah ini secara fizikal maupun secara maya. Jadi ala kulli hal, kita syukur belaka secara fizikal pun, kita syukur secara maya pun alhamdulillah. Jadi saya teruskanlah slot saya yang ketiga, yang bertajuk isu kahwin muda, persediaan mental dan fizikal. Sidang peserta yang secara fizikal dan secara maya lah, rasa kekok pula deh. Tapi tak apalah, kita cuba. Sebab sebelum ni pun mesyuarat memang secara maya belaka dah. Jadi untuk kali ni bila nampak kursi kosong tu jadi macam tak ada orang je deh. Okey, tapi tak apa. Jadi untuk kahwin muda ni, kahwin muda ataupun kahwin awal, bila saya merujuk kepada beberapa bahan, ia adalah perkahwinan pada usia awal 20-an tahun dan juga ke bawah. Kita kena bezakan antara usia muda dan juga perkahwinan bawah umur. Dia ada implikasi yang berbeza dan juga daripada sudut sosial, daripada sudut undang-undang, banyak perbezaan antara kahwin muda dan juga kahwin bawah umur. Cuma daripada sudut risiko, ada perbezaan juga risikonya, tapi yang penting, yang ketara, bila pasangan yang berkahwin muda ni, ia amat sinonim dengan risiko perceraian yang lebih tinggi berbanding dengan usia perkahwinan yang lebih lanjutlah, yang bukan kahwin di usia muda. Jadi kalau usia muda ni, kita katakan kadang-kadang dia ni belum habis degree lagi, dia belum habis belajar lagi, dia pun dah kahwin. Tu yang kiranya berkahwin dalam usia 21, 22, itu dikategorikan sebagai usia muda. Dan kalau kita tengok kepada majoriti purata umur perkahwinan di Malaysia pada hari ini, majoriti ataupun majoriti umur pasangan yang biasa berkahwin di Malaysia pada hari ini ialah lebih kurang 26, 27 macam tu. Tapi kalau berkahwin di usia 21, 22, 23, boleh dikatakan mereka ini masih lagi agak muda ataupun
di awal usia mereka tu berkahwin, dan risiko-risiko disebabkan beberapa persediaan yang mungkin belum cukup bagi pihak mereka, jadi ia mendedahkan kepada beberapa risiko perpisahan dan juga sebagainya lah. Dan seterusnya, perkahwinan bawah umur. Okey, perkahwinan bawah umur ni memang kita kena tengok kepada undang-undang, peruntukan undang-undang, dan ianya merujuk kepada peruntukan undang-undang negeri masing-masing, terutamanya khususnya bagi pasangan Islam. Jadi bagi pasangan Islam ni kena rujuk kepada enactment keluarga Islam negeri masing-masing lah. Jadi sini saya catatkan beberapa undang-undang lah. Jadi untuk undang-undang di Kelantan, kita ada enactment Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002. Di Selangor ada enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor. Di Terengganu, Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu 2017. 2017 ni kita boleh tengok dia dah buat semakan lah ni, dan kemungkinan dah ada beberapa pembaharuan di dalam enactment Keluarga Islam di Terengganu. Dan undang-undang di Pahang 2005 dan Ordinan Keluarga Islam Sarawak 2001. Dan bagi pasangan bukan Islam di seluruh Malaysia, dia hanya gunakan satu akta, iaitu Akta Memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976. Dia akta ni, sebelum adanya akta ni, macam China, India, dia ada undang-undang perkahwinan masing-masing lah, mengikut kaum dan mengikut masing-masing punya ni lah. Tapi ianya telah diperbaharui, tu masuk memperbaharui tu. Semua undang-undang bagi kaum ni, bagi India, China telah disatukan dan dibuat di bawah akta ni, dan mereka bersetuju bahawasanya ada beberapa jenis perkahwinan yang tidak dibolehkan macam ni, sebab memang macam India dan China dia ada bentuk dan adalah budaya masing-masing lah sebelum adanya perkahwinan akta memperbaharui undang-undang. Jadi bagi hari ini undang-undang bagi bukan Islam ianya adalah berdasarkan kepada akta memperbaharui undang-undang. Dan satu lagi, orang asli di Semenanjung dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Jadi mereka ini ada adat resam budaya masing-masing dan tidak terikat dengan yang tidak beragama Islam lah. Yang beragama Islam terikat dengan enactment agama Islam, tetapi yang tidak beragama Islam mereka berkahwin mengikut adat resam mereka dan tidak terikat dengan Akta 164. Jadi berhubung dengan umur, ini dia umur yang ditetapkan di negeri masing-masing. Hak ni khusus untuk perkahwinan bawah umur sebab dia ada prosedur yang khusus untuk perkahwinan bawah umur. Jadi secara generally dan secara mudah kita boleh kata semua negeri di Malaysia menerima pakai umur perkahwinan, umur minima perkahwinan bagi lelaki adalah 18 dan perempuan 16. Cuma Selangor dia telah buat pindaan, pindaan telah dibuat melalui pindaan pada tahun 2018 di mana usia perkahwinan, usia minima bagi pasangan yang berkahwin ialah 18 bagi lelaki dan perempuan. Jadi setakat ni yang menerima pakai usia minima perkahwinan 18 hanyalah di Selangor. Dan kita tahu sebelum ni ada usaha untuk penyeragaman usia perkahwinan ini telah dibuat, tetapi saya rasa buat masa ni masih lagi tidak ada penyeragaman lah, sebab ada negeri yang masih lagi ingin kekal dengan usia 18-16, walaupun ada juga negeri yang bersetuju untuk ubah kepada 18-18. Itu bergantung kepada persetujuan negeri masing-masing kerana ia merupakan bidang kuasa negeri bagi menentukan umur perkahwinan ini. Okay. Cuma untuk pasangan bukan Islam, kalau mengikut kita Akta Memperbaharui Law Reform Act tadi, usia bagi lelaki dan perempuan adalah 18 dan perempuan 18 juga. Cumanya bagi perempuan yang berumur 16 tahun dan ke atas hendaklah mendapat kebenaran Ketua Menteri atau Menteri Besar untuk berkahwin.
Jadi bagi pasangan Islam di Kelantan yang berusia 18 ke bawah lelaki dan perempuan 16 ke bawah perempuan, kalau nak berkahwin kena dapat kebenaran daripada hakim mahkamah syariah. Dan perkahwinan adat. Perkahwinan adat tiada had umur minimum bagi perkahwinan adat. Namun ketua kaum, ketua masyarakat di bawah Majlis Istiadat Negeri Sarawak bersetuju bahawa umur minimum perkahwinan adalah 18 tahun. Okey. Seterusnya permohonan perkahwinan bawah umur. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan bagi perkahwinan bawah umur hendaklah dibuat di hadapan Hakim Mahkamah Syariah negeri masing-masing, dan bagi pasangan bukan Islam hendaklah permohonan itu dibuat dibuat kepada Ketua Menteri atau Menteri Besar. Yang ni adalah usia minima pasangan berkahwin secara global. Jadi kalau kita lihat kepada slide ni, di Belgium umur minima perkahwinan adalah 18 tahun, sama macam kita juga, bawah umur dengan kebenaran mahkamah. Di Jordan lebih rendah, 15 tahun bagi lelaki dan perempuan. Di Brunei tiada had umur. Di Perancis 18 tahun dan bawah umur dengan kebenaran mahkamah dan keluarga. Di Pakistan 18 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan. Dan di Indonesia 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan. Jadi kita boleh tengok variety lah usia minima perkahwinan. Lain-lain usia berkaitan. Jadi had usia ni dalam undang-undang berbeza, usia juga berbeza. Jadi kalau ikut Akta Kanak-kanak adalah berusia 18 tahun ke bawah. Jadi kalau kita ikut formula ni kak, perkahwinan bawah 18 adalah perkahwinan kanak-kanak. Jadi lain. Jadi kita tak boleh nak guna satu formula yang sama. Bagi undang-undang perkahwinan, ianya lain, dia tidak sama dengan Akta Kanak-kanak, definisi kanak-kanak. Akta Keganasan Rumah Tangga mendefinisikan kanak-kanak berusia 18 tahun ke bawah. Akta Umur Dewasa, Age of Majority Act, umur dewasa adalah 18 tahun ke atas. Age of Majority Act ni menentukan tanggungjawab kriminal, tanggungjawab jenayah. Jadi siapa yang mencapai usia 18 tahun ke atas, barulah dia bertanggungjawab dengan tindakan jenayah dia dan diadili dengan kaedah sebagaimana orang dewasa lah, bukan di bawah juana. Kalau bawah 18 tahun dia adalah di bawah mahkamah juana dan di prosesnya adalah yang berbeza. Dan kalau ikut kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan terbaru, usia mengundi adalah 18 tahun. Kalau sebelum ni 21 tahun, jadi ia telah diturunkan kepada usia mengundi adalah 18 tahun. Dan kalau mengikut Dasar Belia Negara, had umur belia adalah 15 hingga 30 tahun. Jadi belia ini umur minimanya adalah 15 dan umur maksimanya adalah 30. Sebelum ni umur belia sehingga 40, tapi telah diturunkan hadnya kepada 30 tahun. Statistik perkahwinan dan perceraian di bawah umur. Ni statistik bawah umur, bukan statistik usia muda. Yang saya sebut tadi, risiko perpisahan bagi perkahwinan bawah umur ini adalah agak tinggi berbanding dengan perkahwinan pada umur purata yang biasa. Kalau kita lihat daripada 2004 hingga Oktober 2018, perkahwinan kita 4 tahun lah tu, 4 tahun, jumlah perkahwinan bawah umur adalah 2,388 kes. Tidak ada jumlah perceraian. Sebab saya ada juga data perceraian daripada jumlah umur tersebut, daripada jumlah kes perkahwinan bawah umur tersebut selama 4 tahun, 2,388 kes, lebih kurang 700 lebih pasangan yang berpisah. Jadi kalau kita tengok daripada sudut peratus, ianya adalah agak tinggi, lebih kurang 30%. Jadi kalau kita tengok kepada perceraian hari ini yang biasa dalam 20% ataupun belah-belah peratus sahaja. Jadi
Jadi kita tengok di situ risiko perkahwinan pada usia muda agak tinggi. Jadi tu sebab saya rasa perbincangan ni sangat penting. Perbincangan persediaan fizikal, mental dan siapa yang mesti bersedia untuk memastikan perkahwinan pasangan-pasangan bawah umur, pasangan-pasangan muda ini terjaga, dipantau supaya risiko-risiko yang mereka hadapi untuk berpisah itu dapat dikurangkan. Sebab-sebab perceraian pasangan berkahwin bawah umur. Jadi ni antara punca perceraian pasangan bawah umur. Pertama, ekonomi keluarga tidak terurus, penyalahgunaan dadah, pak sanggup, tiada persefahaman. Jadi kita tengok di situ, even ni pasangan kahwin muda ke, pasangan bawah umur ke, antara punca perceraian yang banyak berlaku adalah masalah ekonomi keluarga tidak terurus. Jadi penting sekali apabila pasangan berkahwin pada usia muda, awal usia ataupun pasangan yang berkahwin bawah umur, aspek ekonomi keluarga, aspek siapa yang akan menanggung isteri, siapa yang akan menanggung anak yang bakal lahir, siapa yang akan menanggung pakaian, tempat tinggal, aspek itu sangat penting untuk diambil kira sewaktu perkahwinan itu di solemnize, di perkahwinan itu berlaku. Jadi hak ni peranan antara peranan kalau kita melihat kepada prosedur perkahwinan bawah umur, siapa yang meluluskan, ini antara peranan-peranan yang dimainkan oleh pihak yang memberi kebenaran. Pihak kerajaan, macam mana nak pastikan they all ni terjaga daripada sudut ekonomi, macam ni. Jadi lepas ni saya akan sentuh sikitlah bab prosedur tu. Jadi yang keduanya penyalahgunaan dadah. Dadah ni memang punca kepada banyak masalah jenayah yang ada pada hari ini. Kalau kita tengok, kalau kita pergi ke mahkamah, masalah mencuri, masalah merompak, masalah membunuh, masalah cubaan ugut, cubaan tu, cubaan ni, puncanya apa? Bila kita selidik, puncanya dadah. Jadi hari ni berkenaan dengan perceraian pun banyak juga yang berpunca daripada masalah penyalahgunaan dadah. Yang ketiga, pak sanggup. Jadi apabila anak dah terlanjur, apabila pasangan dah terlanjur, pasangannya tidak mahu berkahwin, jadi keluarga mencari pak sanggup. Jadi hak ni pun timbul masalah besar jugalah. Dan yang keempat, tiada persefahaman. Tiada persefahaman ni biasanya apabila tiada komunikasi berkesan, maka tiadalah persefahaman. Faktor asas permohonan perkahwinan bawah umur di Kelantan. Hak ni tiga masalah yang besarlah yang menyebabkan perkahwinan bawah umur di Kelantan, iaitu masalah sosial, hamil anak luar nikah, di luar kawalan ibu bapa dan tidak bersekolah. Jadi hamil luar nikah ni seperti mana kita tahu memang agak berleluasa, bukan setakat di Kelantan, masalah seluruh negara. Dan saya haraplah masalah hamil luar nikah ni tidak jadi normal, tidak dinormalisasikan. Saya sangat berharap. Tapi yalah, itu adalah satu harapan. Jadi kita lah ni statistik kelahiran anak luar nikah, beberapa minit lahir seorang, beberapa minit lahir seorang. Jadi kalau yang bekerja di labor room memang dia tahu adalah, maknanya walaupun maklumat ini adalah maklumat sulit, tetapi kelahiran anak luar nikah ni memang ketara. Kalau kita pergi ke klinik-klinik desa, jadi misi-misi di klinik desa, saya biasalah pergi ke klinik desa. Dia all ni, walaupun dia all tahu benda ni adalah agak sedikit sulit, tetapi misi-misi di klinik desa, dia tahu berapa orang yang anak yang lahir tanpa bapa. Dia memang tahu di kampung-kampung. Jadi masalah ini bukan masalah di bandar-bandar, tetapi sudah jadi masalah di kampung-kampung. Dan di luar kawalan ibu bapa, kadang-kadang anak-anak itu dia mak pak tak boleh nak kawal dah. Tak boleh nak kawal.
Jadi hari ni ibu bapa dia tak tahu anak dia gimana, berkawan dengan siapa, malam-malam tak balik. Jadi bagi mengelakkan masalah tersebut, jadi ibu bapa ada yang memaksa ataupun menyelesaikan masalah tersebut dengan mengahwinkan anak supaya tidak terjebak dengan masalah yang lebih besar. Dan yang ketiga, tidak bersekolah. Apabila anak tidak bersekolah, jadi ada orang yang mari minta, maka dikahwinkan anak tersebut. Okey. Jadi saya rasa faktor yang pertama, yang kedua tu yang agak besar yang yang akan wujud risiko perpisahan dan juga masalah-masalah lain. Tetapi yang tidak bersekolah tu kemungkinan sekiranya ada support daripada ibu bapa, sekiranya ada sokongan daripada masyarakat daripada sudut kewangan dan moral, kemungkinan tidak timbul masalah yang lebih besar. Sebab daripada sudut sebenarnya saya pernah tanya sahabat saya di Kementerian Pendidikan berkenaan dengan anak-anak kita, ada anak-anak yang hamil luar nikah sewaktu persekolahan. Adakah Kementerian Pelajaran membenarkan anak-anak pelajar yang hamil bersekolah? Sebenarnya daripada sudut undang-undang tidak ada undang-undang yang jelas, tetapi kemungkinan ada daripada sudut peraturan ataupun pekeliling yang dikeluarkan oleh pihak kementerian yang tidak membenarkan pelajar berkenaan hadir ke sekolah. Jadi akan terbantuklah pendidikan. Tetapi sebenarnya bagi keluarga yang berkemampuan, kemungkinan dia boleh ambil satu inisiatif menghantar anak-anak mereka ini untuk bersekolah swasta. Cumanya sama ada mereka mampu untuk berdepan dengan rakan-rakan pelajar, hak tu isu yang lebih besar lah. Sebenarnya daripada sudut boleh belajar, tidak boleh belajar, menerima pendidikan seterusnya, masih lagi boleh, tetapi kesediaan mereka untuk berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan pelajar-pelajar yang lain untuk meneruskan pendidikan mereka. Seterusnya, statistik perkahwinan dan perceraian di Malaysia. Hak ni saya dapat daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Jadi kalau tengok kepada purata umur perkahwinan bagi pengantin lelaki berusia 28 tahun, pengantin wanita 27 tahun. Dan perkahwinan tertinggi ialah antara pasangan pengantin yang berusia 25 sehingga 29 tahun. Jadi kita boleh katakan purata umur perkahwinan di Malaysia bukanlah pasangan yang usia muda, tetapi lebih matanglah. Dan kalau kita lihat kepada perceraian, purata umur perceraian bagi lelaki adalah 37 tahun dan wanita 34 tahun. Jadi ini adalah risiko usia perceraian yang tinggi, iaitu sekitar usia 37 hingga 34 sehingga 37 tahun. Jadi kemungkinan besar pasangan yang bercerai pada usia yang lebih, usia 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih, probability untuk perceraian tu agak kurang. Kemungkinan disebabkan tahap kematangan mereka, bijak dah membuat keputusan, boleh menyelesaikan masalah. Jadi itulah saya rasa jangkaan-jangkaan yang kita boleh buatlah. Jadi seterusnya, faktor perkahwinan muda. Perkahwinan muda, cabaran sosial pada hari ini. Kita melihat antara faktor besar yang membawa kepada perkahwinan pada usia muda adalah cabaran sosial. Cabaran sosial ni semua tahulah. Tadi puan pembentang tadi ada menyebut tentang gadget. Jadi seawal usia 0 sehingga 2 tahun telah didedahkan kepada gadget. Jadi gadget ni memang kita ibu bapa pun kadang-kadang kita surrender sebab kita sendiri tidak sepandai anak-anak kita menggunakan gadget, mencari bahan dalam gadget, dia auto lebih advance. Jadi
Lebih-lebih lagi hari ini dengan media sosial kita, dengan IG, dengan FB, dengan Twitter. Anak-anak yang baru lahir dah ada FB. Ni trend hari ni. Trend hari ni, bila lahir je buka FB. Bila lahir je ada IG. Jadi anak-anak hok kecil-kecil, hok 5-6 tahun, dia tak tahu lagi macam mana nak mengendalikan IG, FB. Tetapi dia dah ada dah, orang lain tolong buka bagi pihak dia. Ada gambar dia, ada apa semua. Dan saya melihat anak-anak kita, kalau dia tak ada IG hari ni, seolah-olah dia tu sangat ketinggalan. Dia tu sangat kuno. Ada anak kita yang tak ada IG? Saya rasa tak ada. Semua orang ada. Kalau dia tak ada IG tu, memang dia tu sangat-sangat ketinggalan. Jadi cumanya kita di pihak ibu bapa, daripada sudut kontrol anak-anak di penggunaan di media sosial, saya sendiri pun agak kurang cekap. Cumanya kita at least kita boleh buka lah IG anak-anak. Jadi kebanyakan mereka ini, apa-apa sahaja berita, semua perkara, semua dimaklumkan dalam IG. Dan hubungan-hubungan, perkenalan-perkenalan bermula dan menjadi lebih intim, semuanya melalui media sosial. Dan berakhir di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Jadi hak ni cabaran terbesar masyarakat kita pada hari ini, yang kadang-kadang banyak berlakulah faktor-faktor yang menyebabkan kahwin di usia muda dalam bentuk-bentuk yang agak negatif lah. Jadi kalau tengok nombor 2 tu, pendedahan informasi negatif di media sosial. Hak ni pun sangat bahaya, dan ibu bapa kena tahulah kontrol benda ni. Ada cara, ada kaedah dia. Dan yang ketiganya mengikut trend. Trend, ada kawan dia kahwin awal, dia pun kahwin awal. Okey, faktor generasi. Yang keduanya adalah faktor generasi. Generasi hari ini hidup dalam keadaan serba-serbi, cukup lengkap. Semua ibu bapa dah sediakan untuk mereka. Jadi apabila keadaan stabil, jadi ini juga antara yang menyebabkan generasi pada hari ini kahwin dalam usia yang muda. Okey, persediaan perkahwinan muda. Suka saya menyentuh persediaan ini, bukan setakat pasangan sahaja yang perlu bersedia untuk perkahwinan, tetapi ibu bapa ataupun jaga, jabatan kerajaan dan institusi dan agensi kerajaan juga perlu bersedia, dan juga masyarakat juga perlu bersedia bagi menerima perkahwinan pasangan muda dan juga pasangan bawah umur. Jadi kita jangan anggap apabila contohnya pasangan yang berkahwin muda, apabila dia telah berkahwin maka selesai masalah. Tidak macam tu. Kadang-kadang banyak kes perkahwinan itu hanyalah penyelesaian yang berbentuk sementara, yang pada anggapan ibu bapa ianya adalah suatu penyelesaian. Bagi saya ia adalah suatu penyelesaian sementara. Jadi sebab itulah apabila berlaku perkahwinan muda ataupun perkahwinan bawah umur, banyak precaution, banyak soalan-soalan yang mesti dijawab, banyak persediaan-persediaan yang mesti dibuat supaya perkahwinan yang bakal dibina itu berkekalan. Perkahwinan yang bakal dibina itu risiko perpisahannya dapat dikurangkan. Jadi kalau kita tengok sampai dulu saya tanya, kalau mak saya sendiri berkahwin usia berapa? 17. Tapi 17, 18 dah kahwin. Tetapi kekal. Kenapa? Sebab perkahwinan mereka mendapat sokongan, dan perkahwinan mereka tidak ada masalah-masalah lain. Dia tak ada masalah pun. Dia tak ada masalah
hamil luar nikah, dia tak ada masalah ketinggalan pembelajaran. Pada masa tu semua orang ngaji siapa dah jerneh, dia pun ngaji siapa dah jerneh. Dan dia dapat sokongan moral, sokongan kewangan daripada keluarga, maka perkahwinan dia kekal. Jadi hari ni kita sepatutnya lebih bersedialah dengan pasangan tu sendiri, dengan ibu bapa sendiri, penjaga, dengan kerajaan sendiri dan masyarakat, dengan perkahwinan sebegini yang ada background, latar belakang dan masalah yang berbeza. Jadi pertama, persediaan pasangan. Hak ni bagi pasangan muda ke siapa-siapa pun, saya rasa persediaan pasangan yang berkahwin daripada sudut spiritual. Dia spiritual ni adalah asas persediaan. Tanpa foundation spiritual ataupun asas kefahaman agama dan pendidikan agama yang kuat, banyak binaan, banyak benda yang akan runtuh. Jadi apa-apa pun, lebih-lebih lagi persediaan bagi sebuah perkahwinan, persediaan spiritual ni hendaklah kukuh. Dan persediaan spiritual ini adalah berasaskan ataupun berpunca daripada keluarga juga. Hak inilah kita kata, dia kalau keluarga tu bermasalah, kadang-kadang dia akan efek kepada anak-anak yang lahir daripada keluarga tu juga. Yang kedua, emosi. Rela hati dan tiada unsur paksaan atau terpaksa rela, tiada elemen jenayah, emosi yang stabil, kematangan berfikir. Jadi kalau kita tengok kepada prosedur perkahwinan bawah umur, ini antara soalan-soalan wajib yang mesti ditanya oleh hakim mahkamah syariah bagi memastikan tiada wujudnya elemen paksaan. Tiada wujudnya elemen jenayah. Dari cumanya kemungkinan wujudlah terpaksa rela. Kadang-kadang budak-budak tu yang terlanjur, jadi dia telah dipaksa untuk berkahwin oleh ibu bapa masing-masing lah. Jadi kemungkinan wujud elemen terpaksa rela. Apabila wujud terpaksa rela elemen ni, tentu sekali dia akan menyebabkan ada efek, ada implikasi kepada perkahwinan tersebut. Jadi inilah faktor emosi. Emosi ni sangat pentinglah. Emosi yang stabil, kematangan berfikir. Dan kalau kita tengok kepada perkembangan fizikal dan juga perkembangan kognitif anak-anak kita, kalau di usia balik 18-16 tu, kebanyakannya perkembangan fizikal tu telah pun lengkap. Tetapi daripada sudut perkembangan kognitif, emosi dia sebenarnya belum lengkap sepenuhnya. Daripada sudut kematangan mereka berfikir pada usia 16 tahun, adakah mereka cukup matang untuk berfikir? Kadang-kadang daripada sudut membuat keputusan, orang yang berusia 16 tahun kemungkinan perlu di-guide lagi oleh ibu bapa untuk membuat keputusan. Itu yang saya katakan, perkembangan kognitif, perkembangan mental, perkembangan emosi bagi anak-anak yang dalam usia 16 tahun, kadang-kadang 20 tahun, perkembangan kematangan mereka masih belum cukup sempurna dan perlu dibimbingi. Jadi kalau di usia yang lebih matang, kemungkinan bukan usia awal perkahwinan lah, bukan usia perkahwinan muda 26, 27, 28. Jadi kemungkinan besar usia pada peringkat umur berkenaan mereka lebih bijak, lebih matang, mempunyai emosi yang lebih stabil untuk membuat keputusan dan sebagainya. Daripada sudut sikap, attitude, bertolak ansur dan hormat menghormati. Kalau kita tengok ialah pasangan yang berkahwin muda, daripada sudut sikap, attitude, kadang-kadang orang yang lebih berusia dalam
menimbangkan suatu perkara, mereka tidak dia orang muda ni dia buat keputusan tu dia macam kadang-kadang berfikir dengan cara yang lebih singkat, lebih mudah daripada sudut attitude. Dia kurang tolak ansur, kurang berfikiran panjang. Dia nak cepat, dia lorak gaduh. Tu orang muda. Orang tua, ni orang tua. Orang yang lebih matang, yang lebih berusia, apabila dia membuat keputusan, dia tidak lorak gaduh. Orang muda ni dia lorak gaduh. Dia nak benda yang cepat. Dan sifat tolak ansur dan sifat menghormati pada orang-orang yang berkahwin pada usia muda, berkahwin pada bawah umur, mereka sikap ini adalah agak kuranglah. Daripada sudut keintelektualan dan daripada sudut pendidikan, asas pendidikan formal, tidak formal, memahami matlamat perkahwinan, memahami tanggungjawab dalam perkahwinan, mampu memikul tanggungjawab pendidikan dalam keluarga. Hak ni juga adalah satu aspek yang pentinglah daripada sudut intelektual dan pendidikan, di mana pasangan yang berkahwin perlu memiliki asas keintelektualan atau pendidikan, sama ada secara rasmi ataupun tidak rasmi. Dan suka saya mengingatkan, dia pendidikan secara tidak formal, kadang-kadang pendidikan di rumah itu sendiri, pendidikan yang diasuh oleh keluarga mereka itu sendiri. Macam mana mereka di rumah dididik oleh mak ayah dia. Okey, macam mana satu keluarga mesti solat sama-sama, solat berjemaah. Macam mana satu keluarga mesti makan bersama-sama. Macam mana satu keluarga selepas solat mengaji Quran bersama-sama. Hak tu adalah satu kaedah pendidikan asuhan oleh keluarga yang sangat mahal, yang mana hak inilah yang akan dibawa oleh mereka untuk mendidik keluarga mereka pula. Jadi asas intelektual pendidikan ini maknanya bukan secara formal sahaja, tetapi secara tidak formal di rumah. Dan macam mana mereka itu memahami matlamat perkahwinan, apa tujuan perkahwinan. Kalau dia tahu tujuan perkahwinan itu adalah membina sebuah keluarga, jadi dia tidak akan terfikir perkahwinan itu hanya sekadar lepas ni selesai masalah dia berpisah, ataupun ada masalah sikit-sikit jalannya adalah berpisah. Sekiranya dia memahami matlamat perkahwinan adalah untuk membina anak-anak dan keluarga, jadi tentu sekali anak-anak yang bakal dilahirkan akan diasuh, akan dididik dengan cara yang terbaik. Jadi hak ni kemampuan, ni antara soalan-soalan yang ditanya. Kalau melalui proses perkahwinan bawah umur, melalui permohonan kepada hakim, ini adalah antara soalan-soalan yang bakal ditanya kepada pasangan bawah umur yang bakal dikahwin. Adakah mereka itu memahami tujuan ataupun matlamat perkahwinan yang akan dilaksanakan. Dan saya melihat kepada enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, yang ni satu pembaharuan yang dibuat di Selangor, yang saya kira negeri lain tak ada lah pindaan yang sedemikian. Jadi melalui pindaan ini, pindaan yang dibuat pada tahun 2018 ni, mahkamah hendaklah memerintahkan lelaki atau perempuan yang berumur kurang daripada 18 tahun menghadiri sesi runding cara kekeluargaan sebelum akad nikah. Hak ni hanya Selangor yang ada peruntukan ni. Negeri lain setakat ni tak ada. Jadi sebelum satu perkahwinan bawah umur dibenarkan, mahkamah hendaklah, maknanya wajiblah ni. Memang sebelum, maknanya di Selangor, sebelum perkahwinan bawah umur tu boleh dilangsungkan, pasangan tersebut hendaklah menghadiri sesi runding cara kekeluargaan sebelum akad nikah. Jadi kita ada kursus pra perkahwinan, kita ada kursus pra perkahwinan.
Tetapi untuk pasangan bawah umur ni, dia ada satu tambahan lagi, sesi runding cara kekeluargaan sebelum akad nikah. Mungkin sesi kaunseling ke, runding cara, nasihat, macam-macam lagi ni. Berapa kredit awal tidak dinyatakan, tetapi ini adalah satu prosedur wajib yang mesti dilalui oleh pasangan bawah umur yang berkahwin di Selangor. Dan memang advance lah, sebabnya bila dimasukkan sebagai enactment, dia jadi wajib, dia tidak pilihan. Jadi wajib hadir sesi runding cara. Saya tak tahu negeri lain lah, sebab setakat yang saya tahu prosedur yang ada pada hari ini ialah permohonan kepada hakim, dia akan hadir, akan ada temu bual ke apa bersama hakim. Pada masa itu hakim akan menanyakan soalan-soalan, kemudian dia akan diberi kebenaran ataupun tidak diberi kebenaran untuk berkahwin. Dan ada SOP khas lah untuk tu. Tapi sampai ke tahap ada satu peruntukan khas ni, hanya setahu saya hanya di Selangor yang ada peruntukan ni. Fizikal, daripada sudut fizikal, jadi persediaan fizikal saya rasa tak ada masalah lah ni. Kalau dah mencapai umur 18-16, daripada sudut fizikal, mereka sebenarnya telah pun bersedia. Kemampuan ekonomi, ni antara aspek penting perkahwinan. Perkahwinan usia muda, perkahwinan bawah umur. Sebab risiko besar apabila persediaan ini tidak dapat dipenuhi. Sebab itulah, merujuk kepada Seksyen 8A 9-A-B Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003. Ini pun sama, melalui pindaan pada tahun 2018 baru ni dimasukkan klausa ni, mahkamah yang memberi kebenaran perkahwinan di bawah umur 18 tahun boleh memerintahkan pembayaran nafkah oleh bakal suami kepada perempuan yang berumur kurang daripada 18 tahun atau apa-apa perintah yang patut untuk menjaga kebajikan lelaki atau perempuan berumur 18 tahun ke bawah. Ini pun Selangor sahaja yang ada peruntukan ni, dan saya melihat peruntukan ini diadakan bagi memastikan pasangan lelaki itu, suami, membayar ataupun memberi nafkah kepada yang jadi isteri dia lah, bakal isteri dia tu. Jadi supaya tidak berlaku pengabaian daripada sudut pemberian nafkah kepada isteri dalam kes-kes perkahwinan bawah umur. Jadi hak ni dengan ada hak ni jadi tidak terabailah. Sebab memang pasangan bawah umur, pasangan muda yang berkahwin, risiko tidak kemampuan daripada sudut ekonomi ini sangat besar. Dan sebab itulah kalau kita melihat kepada SOP yang dikeluarkan oleh Jabatan JKSM, Jabatan Kehakiman dan Syariah Malaysia, antara SOP kepada para hakim dalam meluluskan ataupun tidak meluluskan perkahwinan bawah umur ini, dia kena memastikan tentang sokongan moral, sokongan kewangan bagi pasangan bawah umur ini. Kalau sokongan bagi ibu bapa lah, ibu bapa pasangan berkenaan, memang ada satu soalan khusus, satu penelitian khusus keupayaan ibu bapa kepada pasangan itu untuk memberi sokongan kepada pasangan daripada sudut moral dan juga daripada sudut kewangan. Jadi risiko, jadi dua aspek besar tadi, sokongan moral dan juga kewangan lah. Persediaan ibu bapa, yang ni persediaan ibu bapa. Hak ni spesifik bagi pasangan bawah umur lah. Jadi bagi pasangan bawah umur, mengikut surat perkeliling, hak ni adalah surat perkeliling daripada JKSM tahun 2018, SOP perkahwinan bawah umur. Jadi hak ni antara aspek yang kena dipastikan oleh
ketua hakim syar'i, sama ada ibu bapa pasangan bawah umur itu memberi sokongan moral ataupun dan juga memberi sokongan kewangan kepada pasangan yang bakal berkahwin. Jadi hak ni antara aspek penting yang mesti diambil kira. Sekiranya aspek ini tidak positif, jadi perkahwinan yang bakal dilangsungkan adalah sangat berisiko. Jadi hak ni hak saya sebut tadi, kalau kita zaman dulu bila ibu bapa kita berkahwin pada usia muda, sebenarnya mereka mendapat sokongan moral dan sokongan kewangan daripada ibu bapa mereka. Barulah perkahwinan itu kekal dan bahagia sehingga ke anak cucu. Jadi keadaan kita pada hari ini, ibu bapa mengahwinkan anak-anak mereka hanya sekadar untuk menyelesaikan masalah secara sementara, tanpa ada sokongan moral pun tak ada. Jadi macam mana tu? Saya rasa kalau keadaan macam ni, memang ibu bapa berkenaan tidak bertanggungjawab. Jadi kok mana pun penyelesaian perkahwinan bawah umur disebabkan oleh masalah-masalah sosial biasanya, ibu bapa cuba selesaikan melalui perkahwinan. Tetapi mereka tidak boleh melepaskan tanggungjawab mereka dengan tanpa memberi sokongan moral dan kewangan. Dia kena support perkahwinan ni, support secara moral dan kewangan, barulah perkahwinan itu yang dilangsungkan dengan ada masalah, dengan masalah itu akan selesai. Bukannya masalah itu selesai sekerat, lepas tu timbul pula masalah lain. Jadi ibu bapa kena ambil tanggungjawab, ibu bapa kena bertanggungjawab. Sebab apabila anak-anak terlibat dengan masalah sosial dan terpaksa dikahwinkan, puncanya adalah saya kira daripada ibu bapa juga. Puncanya daripada ibu bapa juga. Jadi ibu bapa perlu menyelesaikan sehingga sudahlah benda ni. Jadi hak ni antara saya kira satu benda yang sangat baik dalam SOP dah ada. Cumanya para hakim yang meluluskan perkahwinan perlu memastikanlah sokongan ibu bapa daripada sudut moral dan kewangan kepada anak-anak yang bakal berkahwin ni, dan kemungkinan SOP ni perlu dipantau, perlu diperkemaskan lagi supaya dapat dipatuhi secara lebih baiklah. Persediaan kerajaan dan institusi agensi kerajaan. Hak ni hak kerajaan dah buat dah, mewajibkan kursus pra perkahwinan dan kursus pasca perkahwinan dan memastikan keberkesanan kursus. Yang kedua, mewajibkan pasangan bawah umur menjalani kelas bimbingan keluarga serta kaunseling keluarga sebelum dan selepas berkahwin mengikut jumlah jam kredit yang sesuai. Hak ni saya rasa kita tak ada buat lagi ni, mewajibkan, melainkan di Selangor tadilah melalui pindaan undang-undang dia mewajibkan sesi runding cara lah bagi pasangan yang berkahwin bawah umur, menyediakan insentif-insentif perkahwinan, kewangan, perumahan dan sebagainya yang sesuai kepada pasangan muda berpendapatan rendah, dan menangani gejala sosial di kalangan pelajar dan remaja. Jadi kursus pasca perkahwinan, kita dah ada kursus pra perkahwinan, tetapi setakat ini untuk kursus pasca perkahwinan kita tidak mewajibkan, tapi daripada semasa ke semasa memang dah ada. Jadi kemungkinan kita boleh ambil inisiatif bagi pasangan yang berkahwin muda ataupun pasangan yang berkahwin bawah umur, hendaklah diwajibkan kursus pasca perkahwinan. Sebab dia awal 5 tahun perkahwinan ni lagu lain, 10 tahun perkahwinan lagu lain, 20 tahun perkahwinan lagu lain, dan kemungkinan macam perkahwinan di usia muda, perkahwinan bawah umur ni, apabila dia 5 tahun perkahwinan yang pertama tu adalah suatu saat yang sangat kritikal bagi mereka adapt dengan suasana, menerima pasangan masing-masing, masalah tu, masalah ni. Jadi 5 tahun pertama tu adalah saat yang sangat kritikal yang memerlukan kita interfere, kita memberi bimbingan. Jadi
saya mencadangkan, mungkin Ustaz boleh ambil tindakan khususnya bagi pasangan yang berkahwin bawah umur. Mereka ini dipantau, diselia, diberi guideline, maknanya akan ada sesi kursus pasca perkahwinan daripada semasa ke semasa. Itu yang saya kata, kerajaan apabila kita cuba menyelesaikan masalah gejala sosial dengan suatu perkahwinan, kita kena guide. Kalau dulu tanggungjawab tu ibu bapa yang ambil, tapi hari ni ramai ibu bapa yang melepaskan tanggungjawab tersebut. Dah nikah dah, ikut mu lah. Jadi situasi-situasi macam ni kalau tidak ditangani dengan baik, dia akan timbul masalah lain lagi, banyak lagi masalah. Jadi siapa yang akan kena bertanggungjawab? Tak lain dan tak bukan kerajaan lah. Jadi saya menyarankanlah supaya selain daripada runding cara kepada pasangan-pasangan bawah umur sebelum berlangsungnya perkahwinan, pasca perkahwinan, kursus pasca perkahwinan bagi pasangan bawah umur dan pasangan muda ni dibuat daripada semasa ke semasa. Jadi dan selain daripada insentif-insentif kerajaan lah bagi pasangan bawah umur. Sebab kita tahu bagi pasangan bawah umur, pasangan muda, cabaran besar adalah kestabilan ekonomi. Apabila ekonomi tak stabil, dia akan jadi banyak masalah lain. Jadi seterusnya persediaan masyarakat. Hak ni satu lagi. Apabila berlaku perkahwinan bawah umur, perkahwinan usia muda, jadi kadang-kadang masyarakat ni dia ada stigma negatif. Tak ada cerita apa-apa dah. Kalau kapur-kapur ni sok-sek dia tu macam ni. Jadi hak ni apabila pasangan tu telah berkahwin, masyarakat kena terima pasangan tu telah berkahwin dan menyokong sebuah perkahwinan dengan memberikan sokongan moral supaya mereka ni hidup aman damai, boleh bina keluarga dengan baik. Okey. Implikasi perkahwinan bawah umur. Hak ni saya rasa ramai dah tahu ni. Jadi hak kesan sosial, kesan kesihatan, keganasan, punca perceraian, faktor ekonomi. Punca perceraian. Bagi punca perceraian, sebagaimana tadi, faktor ekonomi, punca ini membawa kepada perselisihan faham, pergaduhan dan pelbagai tekanan perkara negatif, tidak mempunyai ilmu pengurusan kewangan yang mantap, gaya hidup tidak sesuai dengan pendapatan dan mengikut trend. Hak ni dia kadang-kadang pendapatan bagi sebuah perkahwinan yang baru untuk suami dan isteri yang hidup, yang rumah dia duduk dengan keluarga, sebenarnya pendapatan dia tu minima tapi sebenarnya mencukupi. Tetapi apabila kita hari ni banyak pengaruh-pengaruh di media sosial yang menyebabkan anak-anak kita suka beli pula barang branded, tak usah barang hak tak ada brand. Jadi hak tu masalah pengurusan kewangan. Jadi membeli pada tidak mengikut kemampuan. Hak tu antara masalah pasangan-pasangan muda pada hari ini yang menyebabkan ekonomi mereka jadi tidak stabil. Mereka tu mengikut trend. Jadi apabila pengurusan kewangan tak berapa cekap, jadi hak ni antara yang menyebabkan ekonomi tidak stabil, yang menjadi punca salah faham, pergaduhan dan macam-macam lagi lah perkara negatif dalam keluarga. Dan faktor komunikasi, kegagalan komunikasi, memendam perasaan, gaya bercakap apa yang tidak menyenangkan pasangan. Hak ni apabila komunikasi breakdown, banyak masalah tak selesai. Kadang-kadang masalah kecil saja, masalahnya isteri tak puas hati, belanja keluarga dia belaka waktu ubik, tok lelaki tak waktu ubik belanja, jadi memendam perasaan. Jadi masalah besar, tapi sebenarnya benda ni boleh diselesaikan apabila di-share bersama, dibincangkan bersama, bagi molek dia macam mana belanja hak tu, belanja hak ni. Jadi masalah komunikasi ni kadang-kadang menyebabkan punca perceraian. Jadi
Yang seterusnya, punca perceraian, kurang ilmu pengetahuan rumah tangga, kekurangan kegagalan. Okey. Okey, saya rasa itu sajalah daripada saya. Cuma daripada sudut persediaan, secara kesimpulannya daripada sudut persediaan kepada pasangan yang berkahwin muda dan pasangan bawah umur, kita tidak boleh melihat persediaan itu daripada sudut pasangan itu sahaja pada hari ini. Persediaan itu hendaklah melibatkan persediaan ibu bapa, persediaan kerajaan dan juga persediaan daripada sudut masyarakat. Kerana isu pasangan perkahwinan bawah muda dan juga pasangan bawah umur, dia merupakan berpunca daripada masalah lain. Jadi kalau perkahwinan itu berlaku secara tidak ada masalah, insya-Allah perkahwinan itu tak ada masalah. Tetapi apabila perkahwinan itu dilangsungkan dengan sebab ada masalah sosial, ada masalah-masalah lain, maka disitulah interference daripada kerajaan, daripada ibu bapa, daripada masyarakat sangat penting bagi memastikan kelangsungan, bagi memastikan berterusnya perkahwinan yang dibina. Bukan sekerat jala lah, bukan setakat 5 tahun, 6 tahun. Yang mana kita faham apabila berlaku sebuah perceraian, implikasinya adalah besar kepada anak-anak tersebut, generasi anak-anak yang bakal lahir, yang lahir daripada perkahwinan tersebut. Jadi saya rasa setakat itu saja pembentangan saya pada kali ini. Ada sesi soal jawab ke macam mana tu? Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan. Di sini ada satu soalan daripada Facebook rasmi Universiti Malaysia Kelantan, daripada saudari Nurli. Salam Puan, mohon bertanya, ada banyak masalah dengan pasangan yang kahwin muda. Maksudnya kedua-dua suami dan isteri adalah berumur muda. Adakah ada data yang berbeza jika salah seorang sahaja pasangan yang muda? Contohnya isteri umur 20 manakala suami umur 29. Mohon penjelasan Puan. Dipersilakan. Dia kalau prosedur perkahwinan untuk pasangan bawah umur, mana-mana pasangan yang di bawah umur, maka dia kena melalui prosedur tersebutlah. Yang mana kalau bagi Kelantan 18 bagi lelaki, 16 bagi perempuan. Jadi sekiranya lelaki tu umur 20, perempuan tu umur 15, dia kena melalui prosedur tadilah, sebagaimana yang kita sebut tadi, kena melalui mendapat kebenaran daripada hakim mahkamah syariah. Cumanya pasangan muda tadi tu kadang-kadang salah seorang sahaja pasangan itu adalah muda, lelaki lebih dewasa, tu pun kita kira pasangan yang berkahwin muda. Cuma apabila salah seorang pasangan lebih berusia, lebih matang, kemungkinan risiko untuk perpisahan, risiko untuk menghadapi masalah dalam keluarga adalah lebih rendah, disebabkan salah satu pihak itu lebih matang dan lebih memahami dalam urusan-urusan membuat keputusan dan menguruskan keluarga. Okay, terima kasih kepada Puan Adlil Rajiah Muhammad Nasir. Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada pembentang kertas kerja yang ketiga, iaitu Yang Berusaha Puan Adlil Rajiah Muhammad Nasir, atas pembentangan beliau sebentar tadi. Sebelum kita meneruskan untuk slot keempat, elok kiranya kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada solat fardu zuhur dan berehat seketika.
Majlis ini akan diteruskan semula pada jam 2.30 petang. Sekian, terima kasih.